Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Haikal bin Abdul Halim dengan nombor matrik S72503 akan membentangkan tentang humanisme. Berikut ialah ahli kumpulan dan kumpulan saya, iaitu Muhammad Luman Hakim bin Amran S72510. Seterusnya Muhammad Adam bin Muhammad Nizar S72419. Kemudian Muhammad Imam Firdaus S72415. Seterusnya saya lah. Untuk pengenalan, humanisme merupakan satu corak pemikiran yang berasaskan kepada individualisme dan bersifat sekularistik. Tujuan utamanya adalah untuk memartabatkan manusia sebagai individu yang mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi di dunia ini melalui penggunaan kekuatan pemikiran mereka sendiri. Antara tokoh-tokoh falsafah yang terkenal dalam humanisme ialah Giovanni Boccaccio. Beliau lahir pada tahun 1313 di Stado, Itali. Antara karyanya ialah karya di Decameron. Beliau mempunyai pengaruh besar dalam humanisme dan memberi pengaruh kepada pengkarya yang lain. Selain itu, kita mempunyai tokoh Francesco Petrarca. Beliau lahir pada 1304 di Arezzo, Itali. Beliau seorang humanis yang mengagumi hal-hal yang natural. Beliau seorang yang gemar berpuisi dan salah satu karyanya ialah Canzoniere. Akhir sekali kita mempunyai Carl Rogers. Beliau lahir pada 1902 di Amerika. Beliau ialah seorang ahli psikologi berpengaruh di Amerika. Beliau pernah dianugerahkan hadiah Nobel. Pendapat Carl Rogers tentang humanisme ialah Carl Rogers sangat percaya pada konsep aktualisasi diri, iaitu kemampuan setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pemahaman ini merupakan inti dari pandangan humanis yang menekankan pertumbuhan peribadi dan perkembangan individu. Sementara itu, bagi Francesco Petrarca, beliau merupakan tokoh utama pada awal zaman Renaissance, memberikan sumbangan besar dalam buka jalan bagi perkembangan gerakan humanisme di Eropah. Pemikiran dan karyanya memainkan peranan penting dalam mengubah pandangan dunia menuju fokus pada kemanusiaan, pembelajaran klasik dan pengembangan diri. Antara organisasi yang terpengaruh dengan humanisme ialah Badan Bukan Kerajaan. Badan Bukan Kerajaan merupakan organisasi bebas yang beroperasi di luar struktur kerajaan dan tidak mempunyai pertalian politik yang kukuh. NGO biasanya dibentuk oleh individu atau kumpulan yang mempunyai matlamat yang tertentu seperti mempromosikan hak manusia, isu sosial, komuniti tempatan atau masalah masyarakat. Ianya boleh menjadi sesuatu yang baik atau buruk untuk masyarakat dan negara. NGO menitikberatkan nilai kemanusiaan, kesesamaan dan keadilan terhadap manusia. Sementara itu, humanisme juga dapat mempengaruhi agama. Walaupun humanisme pada awalnya diperkenalkan sebagai satu aliran pemikiran, falsafah dan etika, namun begitu pemikiran ini telah bertukar menjadi satu ajaran agama baru yang dianuti ramai. Perkara ini diakui oleh Fred Edwards. Pemikiran yang bawa satu gerakan berpasifkan nilai kemanusiaan bertentangan dengan ajaran dalam agama Islam. Ini berikutan fahaman ini secara terang menolak agama dan Tuhan yang mencipta mereka. Ciri-ciri humanisme. Pertama, pentingnya manusia. Humanisme menempatkan manusia sebagai keutamaan, menekankan nilai kemanusiaan, martabat dan hak manusia. Kedua, kemajuan. Humanisme meyakini bahawa manusia dapat mencapai kemajuan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Ketiga, keterbukaan. Humanisme mendorong sikap terbuka dan toleransi terhadap perbezaan dan menghargai perbezaan ideologi, kepercayaan dan budaya. Dan yang terakhir, rasional. Humanisme mendorong penggunaan akal dan rasionalitas dalam memahami dunia dan mengatasi masalah. Seterusnya ialah amalan ideologi. Pertama, kebebasan berfikir. Mendorong individu untuk berfikir secara kreatif dan mendalam. Mereka juga bebas mengemukakan pendapat mereka secara buka dan langsung. Kemudian, pendidikan dan pengetahuan.
alat yang penting untuk pembebasan dan perkembangan individu itu secara holistik. Amalan humanism ini mendorong dan menggalakkan akses yang adil bagi semua orang bagi mendapat pendidikan yang bermutu serta kepentingan penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kemajuan keadilan sosial. Usaha menghapuskan diskriminasi serta empati ketidakadilan sosial. Ianya juga mendorong inklusi dan perbincangan sosial, melenyapkan kemiskinan dan melindungi hak-hak serta kepentingan golongan minoriti atau masyarakat golongan bawahan. Contoh yang kita boleh lihat ialah gerakan mendapatkan hak wanita yang mengatakan mereka tidak memerlukan lelaki untuk memimpin mereka. Isu semasa yang hangat sekarang ialah isu LGBT di Malaysia menjadi satu topik hangat untuk dibincangkan. Hal ini kerana terdapat pengaruh humanism daripada luar yang di mana segelintir masyarakat memperjuangkan hak kebebasan mereka sebagai LGBT untuk mendapat pengiktirafan dari masyarakat. Oleh demikian, hal ini perlu dibendung segera agar tidak menjadi suatu yang normal di negara kita seperti di luar negara. Isu semasa yang seterusnya ialah pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan kian menjadi perkara biasa dalam masyarakat kita. Walhal perkara itu amat ditegas dalam Islam. Anak muda pada era ini terpengaruh dengan budaya bebas di negara barat yang di mana pergaulan antara lelaki dan perempuan itu hanyalah sesuatu yang biasa dan mereka bebas untuk melakukannya. Anak muda zaman kini menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Berikut adalah cadangan penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah yang membelenggu kita pada masa ini, setiap daripada masyarakat perlu berpegang teguh dengan rukun negara. Contohnya rukun pertama negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat melahirkan manusia yang taat akan agama dan tidak melakukan perkara yang salah di sisi agama. Kedaulatan undang-undang menyuruh kita untuk patuh pada undang-undang dan tidak melakukan gejala atau jenayah yang dapat merosakkan masyarakat serta negara. Seterusnya, saya akan mengulaskan tentang falsafah pendidikan kebahasaan. Falsafah pendidikan diwujudkan sebagai suatu usaha ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan melahirkan insan yang seimbang dan rohani dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, peranan guru memainkan impak yang besar dalam merealisasikan perkara tersebut supaya murid dapat mengembangkan diri mereka secara holistik dan mampu menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat dan dapat menyumbang terhadap negara. Ini kerana bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rabungnya. Selepas itu, saya akan menerangkan tentang falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera mencerminkan gagasan tentang keseimbangan harmoni dan kesejahteraan baik secara fizik maupun mental. Interpretasi terhadap falsafah ini bervariasi sesuai dengan nilai budaya, agama dan pandangan hidup personal. Oleh itu, semua masyarakat perlu berusaha untuk membina falsafah hidup yang dapat menjadikan dunia harmoni dan bebas dari segala anasir yang negatif serta tidak terpengaruh dengan ideologi yang salah serta fahaman ekstrim. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan tegas dan membanteras kegiatan yang cuba untuk mengganggu keharmonian negara dengan memberikan hukuman yang secukupnya. Berikut adalah kesan-kesan iaitu dapat melahirkan pemimpin yang berjaya dan mampu memimpin rakyat. Seterusnya, dapat menjadikan negara bebas daripada sebarang gerakan yang negatif. Yang terakhir, dapat melahirkan masyarakat yang hidup harmoni walaupun berbeza agama. Sebagai kesimpulan, kita dapat menentukan kepentingan sebenar kemanusiaan dan menghargai seseorang individu sebaik mungkin. Oleh kerana itu, humanism boleh difahami dalam pelbagai cara bergantung kepada orang atau kumpulan yang melakukan tafsiran dan terdapat juga beberapa cara falsafah ini boleh diterapkan, termasuk penipuan kepada manusia. Humanism boleh mempunyai positif dan negatif bergantung kepada apa yang dipegang. Manusia diberi kepentingan utama dalam kerangka humanism.
Ini menyalahkan bukan sahaja nilai yang sedia ada tetapi juga potensi dan keupayaan yang ada dalam diri setiap individu.